Saya Ainur Afiqah binti Ahmad Firdaus. Saya Nur Najwa binti Muhammad Hasni. Saya Nurul Hamizah binti Muhammad Izan. Pada hari ini, kami akan membincangkan peranan dan pemikiran tokoh-tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Okey Afiqah, boleh awak kongsikan tokoh-tokoh yang berjuang memartabatkan bahasa Melayu yang awak tahu? Boleh Hamizah. Saya pilih dua tokoh yang berjuang memartabatkan bahasa Melayu ni. Yang pertama ialah Asmah Haji Omar dan yang kedua ialah Nik Safiah Karim. Sebelum saya menjelaskan tentang peranan dan pemikiran kedua-dua tokoh ini dalam memartabatkan bahasa Melayu, saya ingin menjelaskan sedikit dahulu tentang latar belakang kedua-dua tokoh ini. Asmah Haji Omar ataupun Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar merupakan wanita Melayu Malaysia yang pertama mendapat PhD. Beliau juga merupakan wanita yang pertama memegang jawatan timbalan naik Chancellor University di Malaysia. Selain itu, beliau juga merupakan individu yang memegang jawatan sebagai profesor paling lama di Malaysia ini. So, beliau merupakan pejuang bahasa dan ilmuwan yang melahirkan banyak ataupun ramai murid-murid yang berkualiti. Beliau juga merupakan penulis dan editor di mana buku-bukunya menjadi rujukan penting dalam perkembangan bahasa Melayu kini. Okey, tokoh yang kedua pula ialah Nik Safiah Karim. Nik Safiah Karim atau Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim merupakan tokoh yang bergiat aktif dalam memartabatkan bahasa Melayu ini. Beliau seorang yang berdedikasi tinggi yang di mana ianya menjadikan ia disegani oleh orang ramai dan menjadi idola golongan muda, khususnya pelajar Institut Pendidikan Tinggi. Selain memperjuangkan bahasa Melayu, beliau turut memperjuangkan hak dan kebajikan kaum wanita. Okey, dari segi persamaan peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu, saya dapat lihat terdapat satu persamaan kedua-dua tokoh ini dalam konteks peranan memartabatkan bahasa Melayu. Kedua-dua tokoh ini menulis dan menghasilkan buku-buku ilmiah. Sebagai contoh, tokoh Asmah Haji Omar ini, beliau menghasilkan banyak buku-buku ilmiah berkaitan dengan tata bahasa yang menjadi rujukan ramai. Antara buku yang dihasilkan ialah Nahu Mutakir Bahasa Melayu, Nahu Melayu Mutakir, Sintaksis Morfologi Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia. Beliau turut menghasilkan buku berkenaan dengan sejarah bahasa Melayu. Sama seperti Nik Safiah Karim, tokoh Nik Safiah Karim turut menghasilkan buku-buku ilmiah. Sebagai contoh, beliau menghasilkan belasan buku dan ratusan majalah tentang bahasa. Selain itu, beliau turut menghasilkan lebih 35 buah buku tata bahasa sebagai rujukan masyarakat. Dalam 35 buah buku tadi tu, terdapat juga buku yang berkaitan dengan kaum wanita. Dari segi perbezaan peranan dan pemikiran tokoh, kedua-dua tokoh ini dalam memartabatkan bahasa Melayu, saya dapat lihat perbezaan yang sangat ketara. Jadi pertama sekali saya ingin menjelaskan tentang pemikiran dan peranan tokoh Asmah Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu terlebih dahulu. Asmah Haji Omar berpendapat dan menyatakan pemikirannya tentang bahasa, penggunaan bahasa mengikut situasi. Setiap bahasa bagi Asmah Haji Omar ini, setiap bahasa tidak bermaksud kita hanya menggunakan satu bahasa sahaja, iaitu bahasa Melayu. Kita boleh menggunakan lain-lain bahasa selain bahasa Melayu mengikut situasi dengan sesuai. Sebagai contoh, menggunakan bahasa Inggeris dan lain-lain lagi. Kita tidak perlu menggunakan hanya satu bahasa untuk menampakkan diri kita ini seorang yang setia bahasa. Itulah mesej yang ingin disampaikan oleh Asmah Haji Omar ini. Yang kedua, beliau turut menyatakan pemikirannya tentang nahu dan tata bahasa. Beliau telah mengesan beberapa prinsip fonologi yang melandasi analisis Zaba dalam sistem ejaan bahasa Melayu.
Sebagai contoh, yang pertama, keutamaan ucapan di atas tulisan. Yang kedua, huruf sebagai lambang bunyi dan hubungan antara fikiran dan mekanisme bahasa. Selain itu, beliau turut berpendapat dan beliau turut memberikan pendapat dan pemikirannya tentang wacana. Terdapat dua wacana, iaitu wacana akademik dan wacana temuduga dan wawancara. Dalam wacana akademik, beliau berpendapat bahawa wacana akademik ini merupakan hasil penulisan kreatif yang menggabungkan faktor psikologi, sosio-retorik dan bahasa. Jadi teks wacana teks wacana jenis ini diklasifikasikan sebagai penulisan deskriptif, tidak begitu tepat. Itu adalah mesej yang ingin disampaikan oleh tokoh Asmah Haji Omar ini. Yang kedua ialah wacana dalam temuduga dan wawancara. Wacana temuduga dan wawancara edisi kedua dipercayai dapat memahirkan seseorang individu itu dalam dalam temuduga dan wawancara. Dalam buku ini terdapat penjelasan yang jelas tentang bentuk dan teknik dan atur cara dan sebagainya mengenai wawancara dan temuduga. Dalam buku ini juga terdapat ciri-ciri kejatiannya kerana semua contoh yang dikemukakan dalam buku ini adalah berdasarkan daripada peristiwa yang pernah terjadi. Selain itu, beliau turut memberikan pendapat dan pemikirannya tentang bahasa dan alam Melayu. Tokoh Asmah Haji Omar ini meneroka alam pemikiran Melayu dan pengalaman-pengalaman orang Melayu yang terakam melalui bahasa yang digunakan oleh mereka. Beliau membuat kajian secara teliti tentang penggunaan bahasa kanak-kanak dan bahasa yang digunakan oleh orang dewasa. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang peranan dan pemikiran tokoh yang kedua dalam memartabatkan bahasa Melayu ini, iaitu Nik Safiah Karim. Tokoh Nik Safiah Karim ini berpendapat bahawa untuk memartabatkan bahasa Melayu ini, kita perlu menggunakan bahasa Melayu dengan tepat ketika berkomunikasi. Sebagai contoh, kita berkomunikasi dengan keluarga, dengan rakan-rakan, rakan sekerja dan sebagainya. Boleh dikatakan dengan semua orang di sekeliling kita, kita perlulah menggunakan bahasa Melayu dengan baik dan tepat agar dapat memartabatkan bahasa Melayu ini. Yang kedua ialah pemantapan dalam sistem bahasa. Pemantapan dalam sistem bahasa haruslah dilakukan secara berkala. Sebagai contoh, macam yang kita tahu, pihak-pihak kerajaan sebelum ini banyak menubuhkan persatuan badan dan sebagainya untuk memantapkan lagi bahasa Melayu ni. Sebagai contoh, pada zaman pra-merdeka, ada satu persatuan, iaitu Persatuan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa, yang ditubuhkan dengan matlamatnya adalah untuk memantapkan dan memperlengkapkan serta mempermodernkan bahasa Melayu ini, menstandardkan ejaan dan sebagainya. Itu boleh dikatakan salah satu daripada usaha untuk memantapkan lagi sistem bahasa. Jadi poin saya di sini ialah usaha-usaha sebegitu haruslah diteruskan bagi memartabatkan lagi bahasa Melayu di Malaysia ini. Selain itu, menggunakan bahasa Melayu dalam pelbagai bidang. Seperti mana yang kita tahu, terdapat pelbagai bidang di Malaysia ini, bidang ekonomi dan sebagainya. Kita haruslah menggunakan bahasa Melayu. Seterusnya ialah memastikan bahasa Melayu menjadi asas pendidikan negara. Kemudian, memastikan buku ilmiah dan akademik ditulis dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, buku teks yang digunakan oleh para pelajar di sekolah haruslah menggunakan bahasa Melayu, kecuali bahasa-bahasa spesifik seperti bahasa Inggeris, bahasa Arab dan sebagainya. Selain itu,
tokohnya Safiya Karim ini turut berpendapat bahawa tugas memperluaskan dan memperkembangkan bahasa Melayu ini merupakan tanggungjawab seorang guru. Saya bersetuju dengan pendapat beliau kerana guru merupakan individu yang paling dekat dengan murid selain daripada ibu bapa. Jadi beliau memainkan peranan penting dalam menerapkan penggunaan bahasa Melayu yang tepat dalam kalangan pelajar. Seterusnya ialah menasihati orang Melayu mempelajari dan memartabatkan bahasa Melayu. Kemudian memastikan tahap penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat yang berkesan. Dan akhir sekali ialah lebih menumpukan kepada sosiolinguistik. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Najwa untuk sampaikan pendapat beliau tentang tokoh-tokoh yang lain pula. Menarik sungguh perkongsian kamu itu, Afika. Saya ada terbaca di laman internet, maksud tokoh menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ialah orang kenamaan sama ada dalam bidang politik, kebudayaan, agama dan lain-lain. Tokoh juga boleh didefinisikan sebagai orang terkemuka. Saya ingin berkongsi serba sedikit tentang Abdullah Munshi dan Abdullah Hasan kerana saya tertarik dengan sifat kepribadian mereka yang hebat dan saya juga dapati cara mereka memperjuangkan bahasa Melayu amat menarik. Pertama sekali, saya ingin menceritakan sedikit latar belakang Abdullah Munshi. Nama penuh beliau ialah Munshi Abdullah bin Abdul Qadir. Beliau lahir pada 1796 Masihi bersamaan tahun 1211 Hijrah. Beliau meninggal dunia pada usia 58 tahun iaitu pada tahun 1854 di Jeddah semasa perjalanan menunaikan fardu haji. Beliau lahir di Kampung Masjid atau juga dikenali sebagai Kampung Pali di Melaka. Beliau mempunyai kacukan Arab dan India. Ayahnya berketurunan Arab Yaman, manakala ibunya berketurunan India. Abdullah Munshi juga telah mendirikan rumah tangga dengan seorang wanita berperanatan India sepertinya ketika berusia 34 tahun. Abdullah Munshi mahir dalam berbahasa Tamil, Arab dan Inggeris. Bapa beliau iaitu Abdul Qadir pernah memegang jawatan sebagai Syah Bandar serta utusan Inggeris kepada negeri-negeri Melayu seperti Lingga, Riau, Pahang, Terengganu, Kelantan dan Palembang. Selain itu, Abdul Qadir juga pernah menjadi juru bahasa dan juru tulis. Oleh itu tidak peliklah mengapa Abdullah Munshi ini merupakan seorang yang dipandang tinggi oleh masyarakat kerana bapanya juga seorang yang hebat. Bak kata pepatah, kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Sikap Abdullah yang berdedikasi telah menyebabkan beliau ini disegani oleh orang-orang Inggeris dan juga masyarakat. Seterusnya, saya percaya masih terdapat masyarakat yang tertanya-tanya apakah sumbangan Abdullah Munshi sehingga beliau layak digelar sebagai bapa sastra Melayu moden. Pertama sekali, beliau ini mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang penulisan. Beliau pernah bekerja sebagai guru bahasa, wartawan, sejarawan, penterjemah dan sebagainya. Banyak karya-karya beliau yang telah dicetak. Antara karya yang paling banyak mendapat sambutan ialah Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan pada tahun 1838 dan Hikayat Abdullah 1848. Kisah Pelayaran Abdullah ini dianggap sebagai dokumentasi sejarah yang ditulis berdasarkan pemerhatian semasa. Beliau telah mengupas aspek politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat Melayu di Pahang, Kelantan dan Terengganu. Aspek yang mendapat perhatian di mata beliau ialah kemunduran orang-orang Melayu, soal pelacuran di Kelantan, kezaliman raja dan sebagainya. Hikayat Abdullah pula yang berbentuk autobiografi memuatkan pengalaman hidupnya bersama-sama orang Inggeris dan mengandungi kritikan terhadap orang Melayu, raja-raja Melayu dan undang-undang timur yang sebelumnya tidak pernah disentuh oleh golongan penulis. Kedua karya ini merupakan memoir Abdullah Munshi yang amat penting dan bermakna dalam kesusasteraan Melayu. Karya-karya tersebut juga mengandungi idea yang benar-benar baharu dan berlainan berbanding dengan penulis-penulis lain ketika itu. Tulisannya mengandungi kritikan tajam yang ditujukan kepada golongan bangsawan dan juga masyarakat Melayu. Ramai sarjana berpendapat beliau ini berani mengkritik masyarakat Melayu kerana pada ketika itu beliau berada di bawah naungan Inggeris sebagai jurutulis dan bertugas di percetakan dan penerbitan Inggeris di Singapura.
Seterusnya, berdasarkan bacaan saya dapati pemikiran Abdullah Munshi ini menarik dan juga unik. Tidak saya nafikan, beliau sememangnya seorang yang berani kerana beliau berpendapat kemunduran orang-orang Melayu berpunca daripada sikap raja dan golongan bangsawan yang mengambil kesempatan terhadap ketaatan rakyat kepada mereka. Di Kelantan, rakyat berfungsi untuk memberi khidmat kepada raja dan kerabatnya sahaja sehingga tiada masa untuk bekerja. Malah, kadang-kadang harta yang dimiliki oleh mereka turut dirampas oleh raja. Di Terengganu pula, beliau mengkritik sistem perhambaan dan adat atau pantang larang yang dikenakan agar tidak menyamai golongan pemerintah. Namun, beliau hairan kerana tiada pula adat yang melarang rakyatnya hidup dalam kedaifan dan kehinaan. Selain itu, beliau juga lantang mengkritik rakyat di Pahang yang malas bekerja sehingga keluasan kawasan yang dimilikinya tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Beliau juga berasa hairan kerana tiada guru yang dapat memahami maksud ayat yang diujarkan oleh mereka. Sikap orang Melayu yang ganjil pada pandangannya juga turut dikritik. Beliau mengecam orang Melayu yang malas berusaha, suka bersabung ayam, meletakkan tanggungjawab mencari nafkah di bahu perempuan dan suka makan makanan yang tidak berkhasiat seperti pekasam, tempoyak, ikan masin, jering, petai dan lain-lain lagi. Dalam situasi yang lain, Abdullah turut mengkritik raja-raja Melayu yang bersifat zalim terhadap rakyat. Tulisan begini didapati menyimpang dari sastra Melayu klasik yang sentiasa mengagungkan raja-raja. Seterusnya, beralih kepada tokoh pilihan saya yang kedua, iaitu Abdullah Hassan. Nama penuh beliau ialah Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan. Beliau lahir di Teluk Anson, Perak pada 20 Mac 1942. Beliau merupakan seorang ahli bahasa terkenal di Malaysia dan pernah berkhidmat di Universiti Sains Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa, Universiti Pendidikan Sultan Idris dan juga Universiti Malaya. Menyentuh latar akademik pula, beliau memperoleh ijazah dalam jurusan Linguistik Bahasa Melayu daripada Universiti Malaya dan memperoleh PhD pada tahun 1972 dalam bidang Linguistik Am daripada University of Edinburgh, Scotland. Beliau adalah bekas tenaga pengajar University Sains Malaysia USM, menjadi Profesor Komunikasi di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan seterusnya menjadi Profesor Bahasa Melayu di UPSI. Pada Februari 2012, beliau dilantik menjadi karyawan tamu di Jabatan Pengajian Media Universiti Malaya. Jadi, atas kesarjanaan beliau ini, beliau dianugerahi gelaran Profesor Emeritus oleh Universiti Sains Malaysia pada tahun 2006. Seterusnya, saya ingin menyentuh peranan Profesor Abdullah ini. Beliau merupakan antara sarjana yang kuat memperjuangkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan demi memandaikan rakyat, bagi mengekalkan nilai dan jati diri melalui himpunan memori bangsa yang dipindahkan hanya melalui bahasa pribumi dan demi membina kreativiti pribumi. Beliau telah menghasilkan banyak karya, antaranya Pola-Pola Kebudayaan Dewan Bahasa dan Pustaka, The Morphology of Malay, Bimbingan Bahasa Malaysia dan lain-lain lagi. Profesor Abdullah Hassan juga bergerak aktif dalam aktiviti Persatuan Bahasa. Beliau adalah ahli seumur hidup Persatuan Penterjemah Malaysia (PPM) dan Persatuan Linguistik Malaysia (PLM). Selain itu, beliau menjadi Presiden Persatuan Penterjemah pada tahun 1997 hingga sekarang ini. Di bawah pimpinannya, beliau meneruskan usaha mengadakan persidangan penterjemahan antarabangsa, iaitu Persidangan Penterjemahan Antarabangsa. Persidangan itu dianjurkan oleh Persatuan Penterjemah Malaysia (PPM) dan Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad (ITNM) dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dan Akademi Pengajian Melayu (APM) Universiti Malaya. Dari sudut pemikiran, beliau memfokuskan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, pendidikan dan pentadbiran. Akhir kata, apa yang saya dapat simpulkan daripada kedua-dua tokoh ini, terdapat perbezaan dan persamaan peranan dan pemikiran mereka dalam memartabatkan bahasa Melayu. Dari sudut perbezaan mereka berdua dari sudut peranan ialah, pertama sekali, Abdullah Munshi memperjuangkan bahasa Melayu
pada zaman pra-merdeka, manakala Abdullah Hassan pula memperjuangkan bahasa Melayu pada zaman pasca merdeka. Kedua, Abdullah Munshi bentuk penulisannya adalah berbentuk autobiografi, iaitu riwayat hidup yang ditulis sendiri, manakala Abdullah Hassan pula bentuk penulisannya banyak tertumpu kepada bidang linguistik bahasa. Ketiga, Abdullah Munshi banyak menghasilkan banyak karya kesusasteraan, manakala Abdullah Hassan pula menghasilkan banyak buku dalam bidang bahasa Melayu, komunikasi, terjemahan dan perkamusan. Keempat, Abdullah Munshi menghasilkan karyanya dengan pemikiran sendiri, manakala Abdullah Hassan pula karya yang dihasilkan ada yang dihasilkan melalui pemikiran sendiri dan juga berkolaborasi dengan isterinya. Dari sudut pemikiran, Abdullah Munshi menghasilkan karya berbentuk kritik, manakala Abdullah Hassan memfokuskan karya berbentuk pendidikan. Dari sudut persamaan, peranan mereka ialah memperjuangkan bahasa Melayu dengan menghasilkan banyak karya. Itu sajalah daripada saya. Apa pula tokoh yang dipilih oleh kamu, Hamisah? Terima kasih Najwa. Umumnya bahasa Melayu yang digunakan sebelum merdeka dikatakan sebagai bahasa Melayu pra-merdeka. Era pra-merdeka merupakan zaman yang memperjuangkan taraf atau status bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Pada zaman penjajahan Inggeris, bahasa Melayu digunakan dalam urusan rasmi di negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Pegawai Inggeris yang bertugas di tanah Melayu dikehendaki mempelajari bahasa Melayu dan mesti lulus dalam peperiksaan sebelum disahkan dalam sesuatu jawatan. Melalui pendekatan ini, terdapat sebahagian pegawai yang menaruh minat mendalam terhadap bahasa Melayu sehingga mereka menghasilkan karya dan kajian-kajian dalam bidang kebahasaan. Bagi memartabatkan bahasa Melayu, banyak usaha yang melibatkan tokoh secara bersendirian ataupun melalui pertubuhan persatuan. Antara contoh tokoh pra-merdeka tempatan yang terkenal adalah Abdullah Munshi, Raja Ali Haji Zakbar dan Nik Hassan Ahmad. Tokoh asing pula seperti R.O. Winstead, R.J. Wilkinson, W.G. Shallber dan O.T. Doucet. Kita sudah pun mendengarkan sedikit sebanyak sumbangan dan pemikiran daripada tokoh tempatan yang telah dipilih oleh Najwa dan Afrika sebentar tadi. Jadi saya rasa eloklah jika saya memilih tokoh asing pula. Pada hari ini saya akan menceritakan sedikit sebanyak sumbangan dan cara pemikiran tokoh yang bernama Sir Richard Olaf Winstead. Sir Richard Olaf Winstead yang dilahirkan pada Ogos 1878 di Oxford, England ataupun lebih dikenali sebagai R.O. Winstead merupakan seorang orientalis Inggeris yang berkhidmat di tanah Melayu sebagai pentadbir British bermula dari 1902 hingga 1935. Winstead mendapat pendidikan di Maclaren College School dan New College, Oxford. Melalui pengaruh Wilkinson, pada tahun 1902, Winstead memilih untuk menjadi pegawai dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan Tanah Melayu dan ditempatkan di Perak. Ketika dalam tempoh perkhidmatan tersebut, beliau mempelajari bahasa dan budaya masyarakat Melayu. Melalui pengaruh Wilkinson, beliau telah dipindahkan ke Kuala Pilah pada tahun 1913 dan dilantik sebagai pegawai daerah. Seterusnya, pada tahun 1916, beliau telah menyertai Jabatan Pendidikan. Hasil kesungguhan beliau ini, beliau telah dianugerahkan pangkat The Lead dari Oxford. Beliau juga telah dilantik menjadi presiden pertama di College Raffles yang terletak di Singapura. Semasa menjawat jawatan tersebut, beliau turut bertindak sebagai setiausaha kepada Pesuruhjaya Tinggi. Pada tahun 1923, beliau telah dilantik sebagai pengarah pendidikan negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu Bersekutu dan juga ahli kepada Majlis Kebangsaan negeri-negeri Melayu Bersekutu pada 1927 hingga 1931. Barrett turut menjelaskan pada tahun 1931 hingga 1935, Winstead telah dilantik oleh Sultan Johor sebagai penasihat umum negeri Johor.
pada tahun 1935, beliau telah mengambil keputusan untuk bersara daripada perkhidmatan kerajaan. Beliau juga telah dilantik sebagai tenaga pengajar dalam bidang pengajian Melayu di School of Oriental and African Studies dan turut berkhidmat dalam sebagai ahli penyelia di institusi tersebut. Beliau bersara daripada bidang pendidikan pada tahun 1946. Beliau yang merupakan seorang orientalis iaitu pakar dalam bidang bahasa, kebudayaan dan lain-lain bangsa timur dan prolific telah menerbitkan banyak karya. Antaranya adalah 9 buah kamus, 8 buah buku nahu, 6 buah buku sejarah dan 11 buah buku 11 buah teks hikayat dan sastra lisan Melayu. Terdapat lebih kurang 40 karya. Beliau termasuk karya pertamanya ialah Cerita Rau Jenaka, Itu Pak Kaduk, Pak Belalang, Pak Pandey dan Lebay Malang. Winstead dianggap sebagai seorang orientalis yang begitu berminat meneliti dan menulis tentang masyarakat dan budaya yang didampinginya selama 3 dekad itu. Seterusnya kita telusuri pula pandangan tokoh. Yang pertama adalah terhadap pensejarahan Malaysia. Berkenaan sejarah Melayu yang menjadi antara sumber pensejarahan tradisional Melayu, Winstead berpandangan bahawa pengarangnya telah mengasimilasikan semasa pada ketika itu unsur-unsur dongeng seperti cerita Dewa-Dewi. Winstead telah mengenal pasti perbezaan salinan dalam beberapa naskah sejarah Melayu yang menampakkan bagaimana Winstead berpendapat bahawa penyalin membuang jalan cerita yang tidak sesuai dengan zamannya. Seterusnya adalah pandangan Winstead terhadap pensejarahan berbentuk undang-undang. Winstead melakukan kajian terhadap beberapa teks pensejarahan undang-undang, antaranya adalah Undang-Undang Kedah dan Hukum Kanun Pahang. Beliau berpendapat bahawa kedudukan undang-undang tersebut adalah setara dengan penurunan autoriti yang legal code di Eropah ke atas perundangan tersebut. Penubuhan undang-undang baru ini merupakan sebuah paksaan yang jelas oleh pihak British dalam mengikut aturannya. Undang-undang Minangkabau dari Perak juga bersamaan bersama dua kajiannya yang lain iaitu bersama Jocelyn dan Jong iaitu Undang-Undang Sungai Ujung dan Undang-Undang Laut Melaka. Ini membuktikan bahawa melalui karya Winstead yang berjudul A History of Perak, di mana ia mengetengahkan bahawa terdapat banyak kekurangan yang wujud di tanah Melayu sekiranya perkara ini tidak dibaiki. Masyarakat Melayu perlu akur kepada British. Pandangan Winstead terhadap kesusastraan Melayu pula, Winstead telah menghasilkan sebuah kajian berkenaan analisis kesusastraan Melayu yang bertajuk A History of Classical Malay Literature. Beliau mengkelaskan kesemua sastra Melayu kepada beberapa kumpulan tertentu iaitu sastra rakyat, sastra Melayu zaman Hindu, sastra Melayu berunsur Jawa, sastra Melayu transisi Hindu kepada Islam dan transisi legenda Muslim, serta banyak lagi. Pandangan Winstead terhadap masyarakat pula dalam pendidikan masyarakat Melayu, beliau berpandangan bahawa orang Melayu tidak patut diberikan pendidikan di peringkat yang terlampau tinggi kerana beliau beranggapan bahawa pendidikan untuk golongan petani Melayu tidak harus melampaui darjat hidup mereka yang rendah. Sebagai pengarah pelajaran di negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri selat, pandangan Winstead itu sangat mempengaruhi tahap pendidikan terhadap masyarakat Melayu yang sangat ketinggalan pada ketika itu, sedangkan pada ketika itu munculnya gerakan kesedaran dan desakan dari kaum muda dan nasionalis Melayu. Pandangan Winstead terhadap nasionalis Melayu, usaha Oti Duset yang merupakan pengetua MPSI menubuhkan Jabatan Karang Mengarang yang menggalakkan kegiatan pemikiran dan penulisan dalam kalangan pensyarah dan pelajar tidak begitu dipersetujui oleh Winstead. Beliau beranggapan tindakan Duset hanya akan menyemarakkan nasionalis Melayu dan keadaan ini bahaya selaras dengan pergerakan anti penjajahan pada waktu itu. Walau bagaimanapun, Winstead tidak pernah mengarahkan supaya jabatan tersebut ditutup. Akhir sekali adalah pandangan tokoh terhadap undang-undang Islam. Pendekatan pemikir terdapat tiga
pemikiran R.O. Winstead terhadap Islam. Yang pertama adalah pendekatan pemikiran fungsionalisme yang merupakan salah satu alat penjajahan di tanah Melayu. Pihak penjajah sedar bahawa Islam merupakan satu kepercayaan yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam masyarakat Melayu, dan sebarang penghinaan yang terhadap agama Islam akan menyebabkan penentangan terhadap British. Tetapi British tidak pernah melakukan sebarang tindakan memprovok terhadap agama Islam. Seterusnya adalah pendekatan pemikiran humanisme. Ini bermaksud satu pendekatan yang mengkaji dan menilai manusia yang merangkumi tingkah laku dan pegangan Islam. Pendekatan ini merupakan kaedah pegangan agama dinilai menggunakan sudut pandangan yang bebas bagi memenuhi kriteria penyelidikan yang bersifat presis. Salah satu pembahagian ialah pendekatan positivisme empiric logic. Pendekatan yang merujuk kepada falsafah yang menjadi pegangan kepada Winstead dalam menilai sesuatu masyarakat. Lain sekali adalah pemikiran sejarah hisma, iaitu pendekatan yang menggunakan sudut pandangan yang bebas dalam memahami sesuatu fakta sejarah dan kebergantungan sepenuhnya dengan akal untuk mencari jawapan. Okey, tokoh yang kedua adalah Otti Dussek. Nama penuh beliau ialah Oman Theodor Dussek, berketurunan Jerman, dilahirkan di Surrey, England pada November 1886. Otti Dussek bertugas di Sekolah Tinggi Melaka pada tahun 1912. Beliau mula bertugas di Maktab Perguruan Sultan Idris pada tahun 1914. Pada tahun 1923, Otti Dussek dilantik sebagai penolong pengarah pelajaran Melayu di samping memegang jawatan sebagai pengetua di MPSI. Otti Dussek yang merupakan seorang pengetua Sultan Idris Teaching College SITC yang sekarang diubah menjadi Universiti Pendidikan Sultan Idris yang terletak di Tanjung Malim. Dulunya merupakan pusat intelektual anak-anak petani dan nelayan. Institusi ini berjaya membentuk golongan elit Melayu yang sedar akan untung nasib bangsa mereka. Mereka melihat penjajah sebagai penindas dan telah menekan kehidupan orang Melayu sejak berkurun lamanya. Oleh itu, mereka bangkit menentang penjajahan. Pembinaan SITC berkait rapat dengan inisiatif R.O. Winstead, iaitu penolong pengarah pelajaran yang bertanggungjawab terhadap pelajaran vernakular Melayu di negeri-negeri Selat dan di negeri-negeri Melayu bersekutu. Kesedaran cinta akan tanah air dan bencikan penjajahan bermula dengan idea alam Melayu yang diperoleh daripada tenaga-tenaga pengajar di SITC. Para penuntut SITC mengalami proses sosialisasi politik yang lebih intensif dan disengajakan untuk menyuburkan semangat kebangsaan dan keperibumian mereka. Kesannya para penuntut SITC mula mengenali dengan sesungguhnya akan perubahan politik dan sosial semasa serta masalah yang berhubung dengan orang Melayu. Otti Dussek yang merupakan pengetua SITC yang pertama adalah antara tokoh barat yang bergiat aktif dalam memartabatkan bahasa Melayu, terutamanya dalam bidang pendidikan. Antara sumbangan yang telah disumbangkan oleh Otti Dussek adalah sentiasa menggalakkan guru dan golongan penulis agar menghasilkan karya dalam bahasa Melayu, kerana beliau sendiri berusaha menghasilkan karya sama ada dalam bentuk karya asli ataupun karya terjemahan. Beliau telah mendapatkan buku-buku Indonesia terbitan Balai Pustaka untuk kegunaan pelajar dan menubuhkan biro terjemahan di SITC. Untuk memajukan pelajar di SITC, beliau juga berusaha menerbitkan buku-buku sekolah dan siri bacaan tambahan untuk sekolah-sekolah Melayu. Dengan bantuan Zakbar, buku teks berjaya diterbitkan, contohnya Malay School Series dan Malay Home Library Series. Hasil galakan Dussek muncul beberapa pengarah Melayu seperti Abdul Hadi Haji Hassan,
Ibrahim Datuk Muda Said Haji Hussein dan Zainal Abidin Ali. Duset turut menghasilkan buku ilmu hisab dan geometri, kitab pedoman guru dan melawat Eropah. Beliau juga sangat berusaha memajukan bidang ilmu dalam bahasa Melayu melalui Pejabat Karang Mengarang. Oti Duset juga menjadi penggerak utama yang sangat penting dalam kebangkitan kesedaran. Terdapat 4 pemikiran Oti Duset yang dapat saya kesan. Yang pertama adalah menerbitkan buku-buku bacaan untuk memajukan pelajar di SITC, menghasilkan karya yang banyak supaya dapat mengeluarkan lebih banyak peminat atau penulis terhadap bahasa Melayu, membentuk dan memungkinkan perkembangan golongan intelek asli atau anak negeri, dan yang keempat, menubuhkan Pejabat Karang Mengarang untuk menerbitkan buku sekolah Melayu. Logiknya, Oti Duset juga memiliki tipikal pegawai kolonial yang cenderung memandang rendah penduduk di tanah Melayu, di wilayah kolonial. Namun dalam tugasnya sebagai pengetua di sebuah institusi latihan pendidikan, beliau seolah-olah geram dengan kemunduran dan kelembapan yang ditimpa ke atas kaum pribumi yang seolah-olah selesa di bawah naungan imperialisme. Jadi, Oti Duset mengambil jalan yang agak revolusi, menggalakkan para pelajar Melayu terus memajukan diri dan bangkit dari kemunduran dengan jalan pendidikan. Berdasarkan pembacaan yang telah dijalankan oleh saya, terdapat beberapa persamaan dan perbezaan antara dua tokoh yang telah dipilih, iaitu R.O. Winstead dan Oti Duset. Bagi persamaan antara dua tokoh ini adalah mereka bersama-sama berjuang untuk memartabatkan bahasa Melayu, menghasilkan karya dalam bentuk penulisan, merupakan tokoh asing dan tokoh pramerdeka serta berkhidmat di tanah Melayu sebagai pegawai British. Bagi perbezaan antara tokoh pula, R.O. Winstead merupakan penyelidik tentang bahasa dan kesusastraan Melayu, menentukan hala tuju sistem pendidikan di tanah Melayu dan Singapura. Cendekiawan British yang pertama membuat kajian secara sistematik mengenai bahasa Melayu untuk tujuan-tujuan bersejarah, malah mengaplikasikan pendekatan saintifik dan menubuhkan Sultan Idris Teaching College SITC ataupun lebih dikenali sebagai UPSI. Oti Duset pula merupakan pengetua pertama di Sultan Idris Teaching College SITC, menggalakkan guru dan golongan penulis agar menghasilkan karya dalam bahasa Melayu, memajukan pendidikan di sekolah Melayu serta meningkatkan pelbagai bidang ilmu bahasa Melayu melalui Pejabat Karang Mengarang dan menubuhkan Biro Penterjemahan di Sultan Idris Teaching College SITC. Okey, kesimpulannya, kita mestilah menghargai jasa tokoh-tokoh yang berjasa terhadap bahasa Melayu yang pernah menjadi bahasa pengantar khususnya di bahagian Nusantara. Tanpa tokoh-tokoh yang memperjuangkan bahasa yang pernah bangkit mengaum dan memahat bahasanya sebagai bahasa pemersatuan, bahasa komunikasi dan sebagainya, yang mengatasi bahasa-bahasa lain yang lebih banyak penuturannya, sudah pasti generasi zaman sekarang tidak dapat mengenali bahasa ini. Malah tidak hairan juga jika ada segelintir yang merasakan bahasa ini tidak penting dan tidak berminat untuk mengenali keunikan dan kedaulatan bahasa Melayu agar ianya keunikan bahasa Melayu. Oleh itu, kita sewajarnya menghargai usaha tokoh-tokoh tersebut dan menjaga kedaulatan bahasa Melayu agar ianya tidak lapuk di hujan, tidak lekang di panas, kerana tanpa mereka tidak mustahil jika bahasa Melayu yang ada pada hari ini ditelan arus pemodenan. Najwa, Afiqah, ada apa-apa yang kamu berdua nak cakap? Mestilah ada, Hamizah. Apa yang ingin saya katakan berdasarkan perkongsian kita semua tadi sudah terang lagi bersuduh. Kita semua sewajarnya menghargai tokoh-tokoh bahasa ini. Tidak kiralah sama ada tokoh itu tokoh tempatan ataupun tokoh asing. Sifat mereka yang mencintai ilmu dan semangat mereka dalam memperjuangkan bahasa sememangnya telah memberi impak positif kepada masyarakat dan juga negara kita.
Betul tak Afiqah? Betul tu Najwa, rasa cinta akan ilmu dan bahasa ini perlulah ditanam dalam setiap sanubari manusia agar semangat juang dalam mempertahankan dan memperkembangkan bahasa Melayu ini sentiasa berkobar-kobar dalam diri tanpa mengira umur dan zaman. Semoga generasi hari ini tidak terlalu mengagung-agungkan bahasa asing dan mencuba sedaya upaya mereka dalam memartabatkan bahasa Melayu ini di Malaysia. Masa pun macam buruk kita, jadi saya rasa itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.